Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Lemak Tulin. Dah puasa, dah raya, PKP pula. Cuba korang tengok korang punya badan sekarang. Berlemak, boroi. Korang dah buat macam-macam. Dah pergi gym, dah ambil macam-macam produk kurus, dah join macam-macam program fitness. Korang dah berlari, korang dah pergi naik basikal, dah diet, macam-macam lagi korang dah buat tapi masih lagi boroi dan juga badan berlemak. Saya ada solution dia. Korang kena join program Lemak Tulin. Program 7 hari yang viral, 100% natural tanpa sebarang produk, 100% dekat rumah, tak perlu pergi gym, tak perlu beli sebarang alat senaman, mampu membuang korang punya lemak, menurunkan berat badan seawal 7 hari sahaja. Dan ramai juga peserta-peserta sebelum ni yang berjaya hilangkan dorang punya boroi dalam masa 7 hari je guys. Dah lebih 3,000 peserta pernah join program Lemak Tulin dan semua 100% success rate. Untuk bulan Mei sepenuh hari raya ni kita ada hanya 2 batch untuk korang join dengan hanya RM89 untuk program 7 hari. Kita akan ajar A sampai Z. Jangan risau sebab kita punya program ni tak ganggu waktu kerja korang dan juga insya-Allah 100% safe dan selamat untuk semua golongan, untuk semua peringkat umur dan juga sama ada lelaki ataupun perempuan. Slot adalah terhad, jadi tunggu apa lagi guys? Tolong klik link dekat bawah untuk info dan terus PM untuk daftar Lemak Tulin Raya Edition bulan Mei. Jom sekarang guys, jangan terlepas. Let's go! Macam bapuk tertelan kote. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai! Apa hal korang? Apa hal? Selamat kembali ke dalam channel YouTube RHTV ataupun Rais Hamid. Kita short form kan, jadi RHTV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran anda, Rais Hamid. Check it out. Come on, yabba-dabba-doo. Dah banyak video konten-konten yang aku buat, okay, pasal pengalaman tentera, tutorial ilmu-ilmu tentera dan macam-macam lagi yang related dengan tentera. Tapi, cek-cek balik kan, tak pernah lagi aku cerita dekat korang macam mana, kenapa aku boleh join tentera. So, untuk video kali ni, aku akan cerita dekat korang lah serba sedikit sejarah. Sejarah aku, sikit je kita sentuh, kita throwback sikit je yang berkaitan dengan kenapa aku masuk tentera. Dan kenapa juga aku memilih TUDM. Sebelum tu, jangan lupa untuk tekan butang subscribe sebab kita hari tu dah mengejar capai 100k subscriber. Alhamdulillah, tercapai. Thank you to all. Dan kita ada road yang terbaru lah. Road tu 150k subscriber. So jangan lupa untuk limpahkan sokongan korang dan supaya Allah limpahkan rezeki yang tak putus-putus kepada anda semua. Macam mana, kenapa aku boleh masuk tentera lah secara general lah. Bab TUDM tu kejap lagi kita sentuh. Sebab sebenarnya cita-cita aku nak jadi computer programmer. Sebab aku daripada kecil memang aku minat gila dekat komputer. Aku selalu rosakkan PC bapak aku. Aku selalu rosakkan macam-macam lah. Selagi benda tu kena-mena dengan komputer, memang selalu aku rosakkan lah. Bukan rosak sebab apa? Sebab aku suka explore. Aku check, try error, sak, rosak. Ada sekali sampai PC bapak aku keluar asap lah. Yang tu aku tak pernah beritahu kat bapak aku. So kepada bapak aku, ayah, kalau ayah tengok, cerita dia bermula lebih kurang pada tahun 1996. Masa tu aku umur, aku 90, umur 4 tahun. 4 tambah 6, lebih kurang 10 ke 11 tahun lah. Lebih kurang darjah 4, darjah 5 macam tu. Abang aku yang nombor 1, dia telah memasuki tentera melalui pegawai kadet darat, tauliah jangka pendek, TJP 60 ke TJP 62. Aku dah confused. Okay, TJP 60 kot. TJP 60 tahun 1996 pada masa itulah. Tak silap aku TJP 62 kot. Kalau aku silap ni, mengamuk abang aku. Okay, kepada sesiapa skot abang saya yang sulung tu, okay, tolong komen TJP berapa sebenarnya. Masa tu aku dengan adik-beradik aku lah, kita orang macam clueless tau. Macam, masuk tentera? Tentera macam mana kan? Rambo ke? Apa benda ke? Pergi perang ke?
Malaysia tak pegang. So bila dia dah masuk tentera, time tu macam lost contact tau. Macam aku dengan abang aku yang sulung ni, kita orang macam agak rapat tau. Walaupun kita orang punya gap yang paling panjang, actually 10 tahun. Beza umur aku dengan dia. Time tu bila dia dah masuk, dia dah lapor dekat Pulada, dekat Ulu Tiram, dekat Johor tu, 6 bulan. Dia tak kontak rumah, dia senyap sunyi. Aku macam, ish, kenapa ni kan? Dia lama tak kontak kan? Tapi macam mak aku, bapak aku tahu je. Memang dah diberitahu dah 6 bulan ni macam dia punya hell week lah. Ataupun dia punya proses orientasi nak bertukar menjadi askar. Lepas 6 bulan tu, okey, tiba-tiba mak aku dengan bapak aku bagi tahu abang aku akan balik cuti. Lepas 6 bulan diperam dekat dalam Hulu Tiram tu, dia akan balik rumah untuk cuti. Seminggu, 4 hari, 3 hari macam tu lah. Aku pun excited lah. Tiba-tiba seseorang yang kurus kering, kepala botak dengan bawa beg, dengan pakai baju macam smart-smart kan. Lepas tu dia pakai planters, masuk dalam pakai seluar slack, kasut kilat apa semua, datang bagi salam. Assalamualaikum. Ui, aku tergamam babe. Aku tak berani tegur. Aku yang akan siapa? Rupanya abang aku yang sulung tu balik dengan muka hitam apa semua. Cakap, pergi mana lah sebenarnya kan? Salam-salam lah. Salam dengan abang aku apa semua. Tapi sepanjang malam tu aku tak tegur langsung abang aku dengan bau. Bau kan. Dia bau macam, aku tak tahu lah. Kalau bila aku dah masuk askar sekarang ni, aku tahu lah itu memang bau askar. Kan? Abang aku masuk dalam apa semua, dia tengok, dia salam bapak aku apa semua, menangis-nangis apa semua. Pop-up. Sampailah time makan. Okey, bila time makan sama-sama. Habis makan, terus abang aku duduk dekat satu, kita orang family berenam duduk dalam satu bulatan macam campfire. Okay, duduk. Abang aku mula cerita 6 bulan tu apa yang jadi dekat dia. Oh, dia cerita kena ni, kena belasah, tak tidur malam, kena pacak kepala, perempuan ni masuk hutan apa semua, belajar menembak apa semua, perempuan A sampai Z. Selama 6 bulan tu apa yang dia kena. Aku yang dengar masa tu, terus aku macam, best gila kan. Kau bayangkan, ini benda yang sama macam yang aku buat interview dengan aku punya anak buah tu. Bila dengar abang aku kena belasah dalam tentera, kita orang jadi teruja, jadi suka, jadi seronok, rasa macam best gila kan. Jantan gila apa yang dia join ni kan. Tu ada pula dia bagi souvenir lah, sikit-sikit lah. Aku dah lupa dah apa yang dia bagi dekat aku masa tu. Macam dah lah masuk askar kan. Lepas tu macam dia punya latihan macam jantan habis. Dapat gaji pula tu. Cakap best ni kan, best. Tapi sebab time tu pun aku baru darjah 4, darjah 5. So tak ada perancangan apa-apa lagi lah. Pada tahun 2000, 3 tahun selepas itu, pada tahun 1999, okay, abang aku yang nombor 2 pula, okay, masuk melapor dekat Kepala Batas Alustar untuk menyertai pegawai kadet diploma 2002, batch 2002 ataupun skot 2002, intake as a pilot. Aku, abang aku nombor 2 pula masuk kan. Sama juga. Bila dia dah masuk, perempuan 3 bulan, tak call apa semua, balik. Sama juga. Cerita tu ni. Oh nanti nak ni apa, tunjuk flying suit dia dapat apa semua. Aku macam, wow. This is another world. UDM pula. Lepas tu pada tahun 2002, tiba-tiba kakak aku pula masuk. Aku macam, apa hal ramai-ramai masuk askar kan? Macam dah tak ada kerja lain. Lepas tu aku pun mulalah tengok lifestyle abang-abang aku dengan kakak aku tu kan. Tengok macam, best rupanya jadi askar ni. Dia bukan setakat best dari segi lifestyle, semualah. Daripada A sampai Z. Dari kau punya keterampilan, cara pembawakan diri, dari segi attitude dah berubah, personality kau dah berubah, cara kau pakai baju pun dah berubah, dengan dia punya cara bercakap, dengan dia punya gaji, dia punya allowance, dia punya kemudahan dengan dapat baju apa semua tu lah. Semua daripada A sampai Z apa yang diorang share dekat aku, memang aku rasa teruja macam, aku nak jadi askar. Aku ingat lagi masa form 4. Okay, masa form 4, aku punya cita-cita dekat aku punya report card tu, nombor 1 computer programmer, nombor 2 tentera. Nombor 2 tentera. Sebab time tu aku tak in picture lagi pasal abangku tu dia nak jadi pilot lah. Pada tanggal 2003, abang aku pun dah commission. Abang aku yang nombor 2 yang Air Force tu dia dah commission. Kemudian dia dah lapor dekat Pulau Tibang 1. Sekarang ni nama dia Inspan 1. Dia intake 60. Lupa lah. Tapi dia punya crash tu shark lah. Lepas tu dia balik, dia cuti. Dia share lah experience dia flying lah, apa semua. Aku lagi lah, wow.
Ini boleh terbang lah pula askar ni kan. Tengok, 2DM ah. 2DM. So, aku mulalah buat research. Time tu internet tak berapa banyak info sangat pasal lokal punya maklumat kan. So, apa yang aku tengok magazine prajurit lah, magazine apa, cari pasal Air Force. Air Force cari kan. Benda Air Force ni apa sebenarnya kan. Aku ingat lagi lah, abang aku yang nombor 1 ni, dia sebenarnya minat Air Force. Tapi takdir menakdirkan beliau untuk menyertai tentera darat. Masa dia minat Air Force tu adalah disebabkan cerita Top Gun. Cerita Top Gun tahun 86, tentu tahun 1996. Dan dia telah beli satu buku ni. Buku ni dia memang diperturunkan kepada adik-beradik. Siapa yang minat Air Force memang akan dapat buku ni. Inilah buku dia. Aku simpan lagi, babe. Tengok Ini buku pada tahun 1998. Dalam ni dia adalah cerita jenis-jenis aircraft yang ada lah dekat dalam dunia ni. Aku study buku ni, babe. Tapi tak tahu apa pun. Study lah, baca dia punya aircraft spec ni semua. Time tu pula aku mula start tengok cerita Top Gun. Tengok cerita Top Gun kan. Lepas tu macam, cool, Tom Cruise. Tapi time tu aku tak tahu sebenarnya Tom Cruise tu Navy. Dia bukannya Air Force. Dan Navy dekat Malaysia tak ada yang fighter pilot sebab kita tak ada aircraft carrier. So nak dipendekkan cerita, time tu dah nak masuk SPM lah. SPM aku cuba buat yang terbaik lah kononnya lah kan. Dia punya outcome dia, aku alhamdulillah dapat 3A. 3A Fizik, Maths dengan English aku A. Cuma aku punya kimia dengan aku punya Maths hampir fail. Ini aku cakap masa tahun 2003. Jangan nanti nak tanya aku dekat komen, saya pun Maths hampir fail juga, kenapa saya tak layak? Ini zaman sekarang lain, dek. Lain. Dia punya requirement dia lagi tinggi. Time tu iklan dia jenis yang keluar dekat paper. Lepas tu kau kena pergi dekat tenaga kerja C dekat BINDEF tu untuk ambil borang. Jadi aku pergi ambil borang. Dan kebetulan time tu orang yang dekat, pegawai yang dekat tenaga kerja C tu adalah Scott, abang aku yang darat ni. So dia kenal lah. Tapi ini bukan kabel. Korang dengar cerita ni dulu sampai habis. Ini bukan kabel. So dia pun tengok aku punya result apa semua lah. Time tu disebabkan aku masih lagi ada interest untuk menjadi disebabkan masa tu aku masih ada lagi interest untuk menjadi computer programmer. So aku pun tengok, ada UPNM. Aku nak masuk UPNM. Dia ada program degree untuk sains komputer. Aku pun, aku boleh jadi computer programmer. Dalam masa yang sama, aku boleh jadi askar. Ni benda baik ni. Dah lah dapat degree kan. Time tu nama dia bukan UPNM. Nama dia Atma. So, pegawai tenaga kerja C tu dia beritahu, tak boleh ni, dek. Result dah hampir-hampir fail lah ni. Hampir kecundang dah. Aku pun dengan tak lepas pulaan, dah semangat dah pergi dekat tenaga kerja C tu apa semua kan. Time tu aku ditemani oleh mak aku jugalah. Tiba-tiba dia tanya aku, dia tengok balik result aku, dia cakap kejap. Fizik A, English A. Minat jadi pilot tak? Aku dengar minat jadi pilot, memang Tom Cruise lah terus jadi. Terus macam nak kan jadi pilot kan. Macam senang sangat dia jadi pilot tu. Dia cakap, sebenarnya dalam masa yang sama kita ada pengambilan untuk Kolej Tentera Udara, pegawai kadet diploma akan ambil bidang Aeronautical Engineering. Belajar dekat Kepala Batas 3 tahun dan lepas tu akan terus disalurkan untuk menjadi pilot. Kira ni intake khas untuk jadi pilot lah. Aku fikir, kenapa macam pernah tengok rupanya ini yang abang aku nombor 2 tu masuk. Aku pun macam nak masuk. Ini yang aku nak. Tak apa, tak dapat jadi computer programmer tentera, aku nak jadi pilot. Dia pun bagilah, sila hadirkan diri interview dekat Camp Klubi masa tu, dekat Kedah. 3 minggu daripada tarikh aku dapat surat tawaran interview tu lah. So tengok, baca dia punya requirement apa semua, dah beli-beli barang apa semua, siap. Lepas tu start lah training, jogging lah apa semua lah. Jogging dengan bapak aku masa tu, aku ingat lagi. Pergi jogging dekat Bukit Ramamputra. Siapa orang-orang Sungai Buloh mesti tahu. Jogging apa semua. Aku rasa badan aku dah fit dah. Dan bapa aku telah berbesar hati untuk menghantar aku pergi masuk English course dekat British Council. Nak mantapkan, sebab kita tahu pilot all of the way memang English lah. Sampai aku pergi interview. Interview tu 2 minggu dekat Camp Klubi. Time tu aku memang zero, babe.
Zero tu maknanya tak adalah tahu sangat pasal askar ni. Bukan macam sekarang ada internet, ada orang bagi tutorial, ada orang bagi maklumat, korang tanya je, ada YouTuber tolong jawab, ini jawapan dia. Dulu tak ada. Semuanya based on surat khabar, magazine prajurit. Jadi cubalah tanya-tanya orang-orang kat situ kan, yang geng-geng yang pergi interview, apa yang kau tahu? Apa yang kau tahu? Okey, buat note kecil, catat apa semua kan, based on dia punya perjalanan interview tu. Ada temuduga tu lah, ada temuduga kesihatan lah, temuduga medical, semualah. Semua ambil tahu. So, kita orang buatlah satu-satu dia punya proses apa semua tu. Yang datang interview tu ramai. Aku rasa hampir-hampir 1000 juga. Tapi yang dia nak masa tu sebenarnya 60 orang je. Day by day, daripada beratus-ratus orang tu, makin lama makin kurang. Sebab setiap hari memang akan ada orang yang di-reject. Macam-macam kisah, macam-macam sebab yang diorang reject. Dari segi keputusan SPM, dari segi umur lah, ada umur dah terlebih, dah tua, nak masuk juga. Lepas tu ada dari segi kesihatan, dari segi medical, dari segi fizikal, dari segi ujian-ujian yang dijalankan banyak-banyak. Aku macam, ni lama-lama tinggal. Lalas tinggal, aku ingat lagi, Lalas tinggal dalam 90 orang, 80 orang macam tu lah. Aku mesti tu, aku tak kena buang lagi kan. Maknanya aku layak kot. And then aku ingat last sekali lah, time tu masa temuduga number 2 board. Number 2 board ke number 3 board? Number 3 board, sorry. Temuduga number 3 board. Okay, aku kena jawab dengan panglima lah dekat depan tu. So, time tu dia bahagikan kepada 3 grup. Kalau tak silap aku, 30 orang untuk ditemuduga dengan panel-panel board tu. Aku grup yang nombor 2 kalau tak silap aku. Ke grup yang nombor 3, okay? Di mana aku yang kena jadi IC tau. So IC ni tugas dia bila masuk dekat depan board tu kan, bila berdiri ramai-ramai kena lapor. Calon temuduga pegawai kadet diploma 2007 siap untuk ditemuduga parlimen, lebih kurang macam tu lah. Tapi time tu aku gugup kan, budak sekolah, budak lepas sekolah, mana tahu apa-apa, gabra lah. Ingatkan semua tu muka garang-garang apa semua. So cerita dia masa nak lapor tu gagap kan, tersangkut-sangkut lah dekat situ. Lepas tu pegawai yang ambil aku jadi temuduga ni punya bengang dengan aku. Aku ingat lagi lah ayat dia sampai sekarang. Ayat dia adalah, kau ni Mon macam bapuk tertelan kote. Aku ingat lagi sampai sekarang. Dia pun habis servis dah, kalau tak silap aku. Itulah yang dia cakap dekat aku. Lepas tu habis interview. Tapi time tu tak tahu lagi dapat ke tak. Cuma yang dia bagi tahu, tunggu surat. Kalau ada, dapat surat. Kalau tak ada, sampai kiamat lah kau tunggu surat tu. Tak sampai-sampai. Lepas seminggu masa tu, dapat surat tawaran, okey, panggilan untuk menyertai program bersama UTM, QDM, Kolej Tentera Udara untuk mengikuti pengajian pegawai kadet diploma. Time tu ya Allah, aku bersyukur gila lah. Mak aku dah menangis lah. Aku macam wow, I'm gonna be a pilot. Macam tu lah. So aku pun macam ada lagi 2 minggu. Based on apa surat aku bagi, keperluan-keperluan dia, memang follow lah, memang beli barang lah apa semua lah, memang mantapkan fizikal apa semua. Aku masuk dalam keadaan aku yang lebih kurang zero. Okay, adalah knowledge sikit-sikit lah disebabkan terhadnya dia punya cara nak cari maklumat. Bukan macam sekarang. Sekarang ni korang patut bersyukur, korang sepatutnya make use of apa yang ada, apa yang korang boleh cari dekat internet dan sebagainya. Bukan buka internet cari porno, bukan buka internet cari artis. Carilah maklumat-maklumat benda yang korang nak join. Nak join Air Force ke, nak join darat ke. Walaupun aku ada abang-abang dan kakak dekat dalam tentera, tapi haram. Mereka tak tolong aku apa-apa. Dan aku pun selaku diri aku tak adalah harapkan pun orang punya pertolongan. Aku tak expect pun akan ada orang tolong aku. Sebab apa? Dorang masuk pun tak ada orang tolong. Tak ada kabel, tak ada apa. Berbekalkan usaha dan tawakal saja. So unfair lah kalau tiba-tiba aku nak masuk, aku nak kena minta tolong dorang pula. Walaupun hakikat dia sebenarnya adik-beradik boleh lah tolongan. Tapi aku tak nak. Aku nak masuk dengan kekuatan yang aku ada dan tawakal lah dengan doa mak dengan bapak aku. So Alhamdulillah pada tanggal 29 April aku telah melapor dekat Kolej Tentera Udara, dekat Kamp Tanah Merah, Kepala Batas. Inilah untuk nak buat semualah, untuk nak join, kena cap 10 jari apa semualah. So itulah aku punya perjalanan. Macam mana dan kenapa dan bagaimana aku masuk dalam UDM. Okey, semua tu bagi aku bukan sebab aku hebat pun lah. Sebab Allah yang susun jalan aku cantik sangat. Alhamdulillah. Time aku dah tunggu untuk panggilan untuk nak lapor diri tu,
keluar dekat TV. Satu drama menggulung awan, di sebalik awan menggapai awan dan benda tah kan. Tengok cerita tu, dan lepas tu tak lama lepas tu aku lapor, kena tipu bai dengan drama tu. Tak sama langsung. Tak sama langsung yang Jalaluddin Hassan berlakon tu lah. Yang dia jadi CEO ke jadi komandan dah. Nanti korang boleh google balik. Tak sama langsung. Ramai yang masuk kena tipu. Mengaku aku tengok drama tu tak sama pun. So beware kalau korang nak tahu. Jangan harapkan daripada drama-drama Lieutenant Zana lah, benda lah. Korang kena expect for the worst lah. Okay, prepare. Okay, so itu je yang aku boleh share dekat korang. Okay, diharapkan korang terhibur lah. Okay, apa yang benda yang baik, please ambil. Gunakan nanti untuk korang nak masuk tentera. Kepada yang adik-adik, yang benda jahat, benda tak baik, janganlah diikut. Okay, so jangan lupa untuk tekan share. Sesiapa yang ada pengalaman juga untuk di-share, tolong share dekat ruangan komen. Tulis dekat komen, ramai lagi nak tahu. Okay, maybe pengalaman aku ni satu dalam sejuta, maybe ada lagi pengalaman-pengalaman yang lagi hebat daripada aku. So macam biasa, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Okay, kita nak ke 150 pula. InsyaAllah. Dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk notification video-video aku yang lepas ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain waktu, lain video. Jaga SOP. COVID naik balik mencanak-canak. Aku pun tak tahulah apa nak jadi dengan Malaysia ni. Okay? Assalamualaikum. Stay safe. Bye-bye.